Dan Assalamualaikum, salam kripto. Alright, so antara projek blockchain yang paling ditunggu-tunggu pada tahun ini, okay, nama dia adalah Aptos. Alright, so Aptos ni saya dah lama nak cerita, tapi saya tunggu bila dia nak launch dia punya mainnet dan sebagainya. Tetapi bila tarikh dia dah launch mainnet, rupa-rupanya dia nak launch token pada keesokan harinya. Alright, sebab hari ni pagi tadi dia keluarkan statement lah, alright, yang dia dah buat pelancaran mainnet. Tetapi dengan tokenomic waktu tu tak release dan sebagainya, saya pun tertanya-tanya bila dia nak launch token. Tengok-tengok keluarlah announcement dalam pukul 11 pagi lebih macam tu, dekat Binance, dekat Huobi, Bybit, semua nak list token Aptos. Alright, lepas tu bila dia dah keluarkan statement macam tu, saya pun macam mana tokenomic dia kan. Tengok-tengok lepas dah buat pengumuman tu, barulah dia launch tokenomic kira-kira pada tengah hari ke petang. So esok nak launch token, hari ni dia bagi tahu pasal tokenomic. So orang pun tak adalah banyak masa nak buat analisis dan sebagainya. So saya nampak benda ni agak sedikit cacar marbah lah. Alright, but then in terms of the project itself, kalau tengok dari sudut fundamental, technical dan juga backing dia memang sangat-sangat strong. So video ni saya nak ceritakan perkara-perkara yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu tentang blockchain Aptos ni sebelum melakukan pembelian esok. Alright, so first thing first, orang akan tanya satu perkara, iaitu bila token ni akan launch. Alright, bila launching, first thing first kat mana lah. Alright, so sekarang ni banyak yang ada yang share dekat group Telegram, dekat Bybit dia nampak listing Aptos dan sebagainya. So remember, Aptos punya ticker adalah APT, bukan Aptos. Alright, so macam kat Bybit, bukan kat Bybit, Hotbit. Dekat Hotbit ni kadang-kadang dia macam certain token scam pun dia akan list juga. Hotbit ni tak begitu secure lah. Alright, dia more to spam and dump actually. So dekat Hotbit ada nama Aptos, tuan-tuan puan-puan jangan terpedaya. Alright, sebab listing dia deposit dah start dah. Alright, nak deposit boleh je dekat Huobi, Binance, Bybit, FTX, Poloniex. Banyak exchange dah list Aptos ni, sebab Aptos ni memang antara token yang paling kuat hype tahun ni. Alright, trading akan start 19 Oktober esok pukul 9 pagi waktu Malaysia. Alright, dia akan tulis UTC 1. So Malaysia ni usually +8 lah. So tuan-tuan puan-puan bila tengok UTC apa-apa, tambah je 8 dengan masa tu. So bila yang ni 1 tambah 8 pukul 9 pagi esok. Alright, so tuan-tuan puan-puan bolehlah standby. Nak trading, yang nak deposit pun boleh dah deposit awal-awal. Alright, tetapi sebelum deposit dengar sampai habis dulu, dan tuan-tuan puan-puan buat penilaian lah, nak beli sekarang ke ataupun nak tunggu kemudian ke, ataupun tak nak beli langsung. Alright, tak ada paksaan untuk pembelian token Aptos ini. Alright, so ini saya dah nak clarify lah. Alright, and lagi satu juga nak clarify, ada certain post dekat Twitter, Telegram akan bagi link, kata Aptos ni diorang launch dekat PancakeSwap ke Uniswap ke, pun salah. Alright, the only place dia akan launch adalah tempat-tempat inilah, exchange-exchange yang besar. Okay, so next apa kita nak tengok adalah fundamental. So tuan-tuan puan-puan just perlu fahamkan dia punya main fundamental lah. Nak cerita dia punya fundamental dan technical secara panjang lebar pun saya rasa tuan-tuan puan-puan akan confuse. So saya nak bagi tahu apa dia punya unique proposition. Benda yang dia tak ada, blockchain layer 1 yang lain, benda yang dia ada tetapi blockchain layer 1 lain mungkin kurang ataupun tak ada. Alright, first thing first, dia gunakan programming language Move lah. So kalau Ethereum dia guna Solidity, macam Solana, Near dia guna Rust language. So yang ni Aptos dia gunakan programming language yang baru. Alright, sebab dia rasa programming language Move ni lebih bagus daripada Solidity dan juga Rust. Alright, dan lagi satu adalah dia menggunakan konsep parallel processing, di mana
parallel processing ni adalah untuk mencapai TPS ataupun transaction per second yang tinggi lah. So dalam masa 1 saat tu berapa banyak transaksi yang boleh dijalankan. Alright, so based on parallel processing, sepatutnya mereka punya TPS tu tinggi lah berbanding dengan Ethereum, sebab Ethereum dia guna sequential processing. So yang block STM ni dia panggil software transactional memory ni, dia membantu untuk buat parallel processing sebab dia boleh store data. That's why dia boleh buat secara parallel. So anggaplah macam ni. Tuan-tuan puan-puan mungkin dah tengok match Manchester City lawan dengan Liverpool. So ibaratnya Ethereum ni gameplay macam Manchester City lah. Okay, so dia dominate. Dia akan pass lah dari goalkeeper, pass ke defender Diaz, lepas tu pass dekat Rodri defensive midfield, lepas tu dia akan bagi dekat De Bruyne, lepas tu baru dia cari striker. Liverpool pula dia buat macam parallel processing. Anggaplah Alisson dah dapat bola tu, dia sepak terus, dia sepak kan, lepas tu Salah dah lari. Tetapi ini parallel processing. Anggaplah Salah, Jota dengan Nunes lari sama-sama. So maksudnya benda tu akan jadi lebih cepat. So parallel processing ni dia boleh handle transaction yang lebih banyak dan juga lebih lajulah sepatutnya. Okay, so saya bagi analogi Liverpool lawan Manchester City hari tu. Alright, so semua transaction ni kalau dekat Ethereum dia kena proses, baru proses verify, then next proses verify. Yang ni dia akan proseskan semua transaksi, lepas tu baru dia akan verify transaction tu lah. Ni gambar rajah dekat bawah ni. Alright, sequential processing kena tunggulah satu demi satu. Parallel boleh buat secara serentak. So parallel processing ni bukan baru, Solana dia dah buat. That's why Solana punya transaction tu lebih laju daripada Ethereum. Alright, so tu konsep yang dia ambil daripada Solana. Alright, so kebanyakan L1 blockchain ni sebelum mainnet dia akan generate hype. Itu perkara biasa. Alright, even dulu pun Solana ke, Nia ke, Binance Smart Chain ke, everyone akan hype sebelum mainnet sebab dia nak tarik developer masuk dan juga validator masuk. Sebab nak menjayakan blockchain ni adalah dia punya node operator, validator dan juga developer. Alright, the first stage. So sekarang ni mereka dah kumpul dekat 20,000 validator, di mana diorang akan stake Aptos dan diorang akan dapat reward dalam bentuk Aptos lah. Alright, dan juga dia dah ada lebih 350 developer. That's why ekosistem dia berkembang dengan pesat dan tunggu bila mainnet ni akan dijalankan so that diorang boleh launch diorang punya application. Yang kedua nak cerita adalah kenapa Solana ni dia ada isu. Alright, saya bagi secara simple lah. Tahun ini saja lebih kurang 4 kali lebih, 3 ke 4 kali lah Solana down. Alright, dia down sebab apa? Sebab bila yelah DDoS attack ataupun kena handle transaction yang terlampau banyak, leader node dia satu je. So yang leader node satu ni kalau dapat transaction yang terlampau banyak, dia memang jadi overload, and that's why Solana dia down. Alright, sebab dia ada consider a single failure point lah, which is the leader node. Alright, sebab dia tak mampu nak handle banyak transaction. Dekat Aptos pun sama juga, ada leader node. Beza dia adalah dekat Aptos yang node-node yang lain ni, node-node kecil ni ataupun kita panggil non-leader ni, validator lain, diorang kena top up data jika diorang nampak leader node ni dah overload dah untuk handle transaction dan sebagainya. Alright, so itu beza Solana dengan Aptos. So Aptos nampak masalah kat Solana, so dia kata okay fine, apa yang leader perlukan adalah capacity ataupun data. So dia kata yang lain-lain ni kena backup leader. Alright, so itu yang membezakan sedikit lah Solana dan juga Aptos. Tetapi in reality kita kena tengok, bila Aptos menghadapi masalah ataupun bila Aptos ada banyak transaction, adakah mereka akan down juga macam Solana? Kalau diorang tak down, baru diorang boleh claim lah diorang ni Solana killer. Tapi ada orang bergurau lah. Dia kata kenapa perlu buat Solana killer? Sebab Solana kan tengah bunuh diri. Tu gurauan. Alright. And lagi satu, move language. Another reason adalah
menurut Aptos punya team, Move Language ni lebih secure sebab asset ni dia akan uruskan on chain yang berbeza lah. Alright, so macam kalau pernah tengok yang dulu saya cerita pasal Ethereum, dari Ethereum proof of work kepada proof of stake, kadang-kadang asset tu dia boleh jadi duplicate, right? So benda tu tidak akan berlaku dekat Move kalau guna Move Language lah. Alright, so itu apa yang mereka claim. Okay, so next kalau nak tengok adalah FAT, amaran ataupun benda-benda yang berisiko tentang projek ni. Saya taklah nak cerita semua baik dan sebagainya. So benda yang tuan-tuan puan-puan buat masa sekarang lah yang saya nampak adalah valuation yang terlampau tinggi waktu launching. Alright, so valuation dia sekarang ni adalah dekat range dia dalam 2 ke 4 bilion lah. Saya letak 3 bilion lah. Okay, more or less 3 bilion. So dia dah automatic dah berada dekat top 100 ke top 20 ke top 30 dah. So untuk dia naik meroket dengan banyak agak susah. Alright, agak susah sebab launching, kalaulah dia 3 bilion dan market cap dia 3 bilion, memang susah dia nak naik lagi. Alright, unless dia punya few hundred million dan sebagainya, bolehlah kita expect dia meroket 2000% ke 1000% ke macam tu. Tetapi ini 3 bilion, so memang ruang untuk dia naik lagi tinggi tu agak susah lah. Alright, sebab kalau kita tengok Solana pun dekat berapa? Dekat 8 bilion 10 bilion macam tu. Alright. So of course tak adalah launching je terus dia boleh beat Solana kan, sebab dia kena prove themselves. Tapi kalau kita letak kayu ukur Solana, dia paling banyak pun kalau dia boleh pergi level Solana pun 3 kali ganda. Alright, 3 kali ganda. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, co-founder dia Bukan Mo Salah. Mo ni dia ada kes mahkamah saman sebanyak 1 bilion. Alright, dia kes lama lah. Tapi kes ni macam tak settle, and dia kena ada tuntutan 1 bilion. Alright, so founder ada court case. So tuan-tuan puan-puan kena take note this part lah. And of course dia belum disabitkan bersalah, tetapi kalau ada kes tu faham-faham je lah. And then next, founder project lagi satu adalah benda yang risiko ni. Kadang-kadang ada founder dia cuba launch project dia dekat blockchain lain tetapi gagal. So dia bila dia nampak hype dekat Aptos ni, dia akan tunggang hype dia walaupun produk dia ataupun solution dia tak berapa nak bagus. Alright, so ini antara benda yang tuan-tuan puan-puan boleh nampak juga nanti. Alright, okay, ini bukan on the blockchain tetapi ini more on the ecosystem punya problem lah. And lagi satu, teknologi yang dia nak bawa ni belum berdepan dengan cabaran seperti L1 yang lain. Contoh Solana dah berdepan dengan cabaran, so dia tengah cuba nak baiki dia punya problem. Ethereum pun sama. Kebanyakan L1 yang kita dah familiar lah, Binance Smart Chain pun hari tu baru kena hack dan sebagainya. Kebanyakan mereka dah berdepan dengan pelbagai isu, and sekarang ni diorang cuba nak settlekan isu. So yang ni based on teknologi, dia punya Move Language apa semua ni semua masih baru lagi and belum berdepan cabaran. Alright, so benda ni pun tuan-tuan puan-puan kena take note. Tapi kalau dia boleh overcome dia punya challenges waktu bear market ni, then waktu bull run kemudian ada potensi yang tinggi lah untuk projek Aptos ni. Okay, so next is on the funding. Funding tak payah cerita lah. Tuan-tuan puan mungkin by now dah tahu. Saya pun pernah share dekat Instagram saya. Ini series A yang 200 juta yang tuan-tuan puan nampak kat gambar ni series A. Tapi seed itself dia orang dapat dalam 150 juta, which is sangat-sangat tinggi. Seed dah orang takkan bagi 150 juta tapi dia orang dapat. And dia orang punya backing dia Binance ada, FTX ada, A16Z ada, memang besar-besar lah. Circle lah ni memang funder besar. Binance itself pump duit sebanyak 2 kali dekat projek ni. So Binance usually akan bagi duit sekali je, tapi untuk projek ni dia bagi 2 kali. Alright, so kadang-kadang saya pun fikir, dengan founder ada court case macam ni, diorang boleh bagi duit banyak. That means ada something yang diorang tahulah yang kita tak tahu. Okay. And then now kita pergi isu hot, which is the tokenomic. Alright, sebab saya pun memang banyak cerita lah pasal Aptos apa semua, sebab saya memang nak
nak use dia punya narrative dan sebagainya. Sebab saya nampak kalau narrative dia so strong, hype dia so strong, memang boleh buat profit. Alright, tetapi in terms of tokenomics saya pun tertunggu-tunggu, and bila dia bagi tahu dia punya tokenomics, saya tengok macam a bit cacah merba and ada benda yang tak clear lah. Alright, so ni yang saya tunjuk ni, saya ambil dekat dia punya website dia lah. So dia ada bahagikan according to community 51%. So total supply dia adalah 1 billion. So daripada tu 51% untuk community, core contributor, foundation, investor. Investor saya faham, foundation is the team itself. Cuma community ni lawak sikit. Alright, 50 daripada 51%, 41% adalah dipegang oleh Aptos Foundation, 10% which is 100 juta dipegang oleh Aptos Lab. Tu definition community. Itu yang saya pun tengok macam tu dah lebih kepada team kan. So saya pun tengok agak pelik lah statement dia. Core contributor wallahualam, tak tahu macam mana. Is it the validator apa, benda ni pun tak ada penerangan yang lanjut lah. So memang nampak macam diorang just sebab orang bising, dia terus release something macam tu lah. Alright, so exchange pun bila diorang listing semua bagi tahu tokenomic tak ada. Memang jarang lah benda macam ni berlaku. So benda ni memang sesuatu yang tidak begitu memberangsangkan. Alright, so kita tengok dekat website diorang ni apa ni 7 hours ago baru launch tokenomic. So kalau tengok tokenomics dia, ni ada few things lah yang tuan-tuan puan kena take note dekat sini. Okay, ni pecahan yang dia bagi. Okay, so first adalah untuk community and Aptos Foundation. Alright, so before saya go through ni, saya nak tunjukkan tuan-tuan this part. Okay, statement ni saya nak tuan-tuan puan-puan tengok dulu. Okay, so esok berapa banyak token yang akan available. Ni kita panggil token in circulation lah, sebab esok dia nak start launching. Alright, based on yang saya petik ni 125 juta APT available ni bla bla lah. Okay, ni just support apa semualah dia goreng. And then 5 juta APT pun available juga. Alright, so maksudnya time launching ni sebanyak 130 juta akan available. Alright, which is lebih kurang berapa? 13% daripada the whole token lah. 13%. Alright, and bab investor ni, investor and juga core contributor, saya tak tambah kat sini, diorang tak boleh nak dump esok. Sebab apa? Sebab token diorang kena lock selama setahun dan akan diagihkan setiap bulan selama 4 tahun. So orang ada yang risau, VC akan dump. Memang projek ni bila saya tengok token sangat-sangat favor kepada VC lah. Alright, benda tu saya tak nafikan. Tetapi kalau nak kata esok VC akan dump, benda tu tidak tepat. Sebab VC diorang kena lock, diorang kena lock selama setahun, tak boleh jual. Alright, tetapi lepas tahun diorang boleh dump lah. Okay, so ini benda yang tuan-tuan puan-puan kena main thing lah yang tuan-tuan puan-puan kena fahamkan. Alright, so now kita tengoklah dekat dia punya fine details dia. Alright, so ni 125 5, so 13% lah. Alright, saya confused 13% ke atau 18%. Alright, sebab apa? Sebab dekat sini nampak macam 13%. Dekat sini stake dia 82%. So maksudnya 100 tolak 82 82.1 17.9% tu adakah akan masuk circulation, ataupun daripada 17.9% tu maybe 13% akan di-circulate, tapi still lagi 4% tu macam mana? Tu saya nampak ada benda yang bercanggah sedikit lah, which is different dalam 4%. Alright, so itulah, so it could be esok kena tengoklah dekat CoinGecko berapa banyak yang in circulation, adakah 13% ataupun 17% lebih ataupun 18%. Okay, then ni dia kata yang community ni 51%, 510 juta ni 410 juta foundation pegang, 1 juta ni Aptos Lab pegang. That's why ada yang marah, kata community tapi yang balik-balik pegang korang juga kan. Tetapi yelah, dia kata token ni dia nak guna untuk grow the ecosystem. So it's a bit
centralized lah cara dia nak handle token ni buat masa sekarang. Right, tu yang saya nampak. And then token ni yang mana yang 510 juta ni dia akan distribute dalam jangka masa 10 tahun. Alright. So kalau tengok dekat sini, satu daripada 120 bulan ni, 10 tahun kan 120 bulan. So maksudnya selama 10 tahun setiap bulan dia akan release token. Setiap bulan dia akan release token. So maksudnya esok let's say 13% ada kat sini, 13% dia release, then next month dia akan release satu kena bahagilah dengan 120. Baru kita tahu setiap bulan dia akan release berapa daripada 51%, tolak 13 ataupun 18%. So dia punya tokenomics agak mengelirukan sedikit lah. So ni yang dia kata no APT available for the first 12 months. So geng-geng core contributor dengan investor ni diorang takkan dapat apalah untuk first setahun ni. Tetapi lepas tu diorang pun akan start dapat token diorang setiap bulan. Okay, first 13 ke 18, first 6 month tu dia akan dapat 3 daripada 48. Saya tak faham dia dapat dalam kuantiti 3 bulan ke, ni saya tak faham statement dia. Tetapi yang ni 1/48 ni, lepas pada bulan ke-19, setiap bulan dia akan dapat token lah. Yang mana yang kita perlu fahamkan adalah 4 tahun. Selama 4 tahun diorang akan dapat diorang punya token. Alright. Cumanya dalam 4 tahun tu, first 1 year tu dia tak boleh usik token dia lah. So time ni lah, so kalau tuan-tuan puan dah nampak, lepas tahun berhati-hati, sebab lepas tahun tu waktu tu investor akan start dump dia orang punya token. So that's why untuk token ni kalau nak hold long term, make sure you fahamkan benda ni. Nanti jangan tiba-tiba kata, oi apasal tiba-tiba tak meroket dan sebagainya. Sebab dia ada selling pressure yang tinggi daripada VC lepas tahun. Dan ni dia punya gambar rajah ni. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, esok yang ada apa ni? Ni warna merah. Warna merah ni yang foundation 5 juta kan? 5 juta. 5 juta dari foundation. Yang ni kuning community community ni which is 125 juta, something like that lah. Yang investor diorang baru nampak November 2023 baru dapat investor. Lagi apa ni, kuning ni apa, core contributor. Okay, tetapi untuk staking reward akan start esok. Yang staking, yang validator node operator ni, yang apa ni, yang dapat insentif ni waktu jadi AIP zaman testnet tu semua, diorang akan dapat jugalah token diorang. Alright, so maybe yang beza saya cakap tadi yang 5% ke 4% tu mungkin dapat kat validator lah kot. Dah dia tak cerita, terpaksa buat conclude sendiri. Alright, so maybe that's the explanation lah yang saya dapat saya nampak so far. Okay, ni token supply ni boleh change, sebab walaupun total supply dia 1 billion, but ini dia kira 10 tahun 10 tahun. So over the years, of course bila buat staking dan sebagainya, dia punya circulating supply pun akan meningkat. Tetapi dia ada bagi tahu yang ni token token ni diorang boleh modify. Nampak, all reward and reward mechanism are modifiable via on-chain governance. So diorang nak buat burning ke apa ke, diorang community boleh decide lah. Alright, so this is lebih kurang lah cerita tentang Aptos punya tokenomics yang sangat-sangat bagi saya agak cacah merebah lah diorang buat. Alright, sebab projek ambil bajet 350 juta, tapi tokenomics ni macam terlampau berahsia sedikit lah, the way I see it. Alright, and then another thing, ini yang terakhir. Sekarang ni kita fikir strategi pula. So macam mana nak main game Aptos ni, sebab Aptos ni memang game VC. Alright, tuan-tuan puan kena fahamkan ini adalah game VC. So kita kena fahamkan game diorang supaya kita tak terciduk. Alright, so reality ni kadang-kadang kita kena hadap dan kita kena fikirkan apakah penyelesaian yang kita boleh ambil. So based on this kan, usually lah kalau projek
ada supply yang rendah, initial supply circulating supply yang rendah, which is for this, kalaulah initial supply dia hanya setakat 18%, bagi saya agak rendah lah. Alright, sebab most of it yang pegang adalah VC dan juga the team. Okay, so dekat situ dah bagi saya agak kurang menarik lah. Okay, supply rendah. Dan esok saya nak tahu berapa market cap dia. Adakah market cap dia tinggi ataupun rendah. Kalau supply rendah, market cap tinggi, susah projek tu nak meroket usually. Alright, boleh lah, tetapi nak harapkan buat duit yang banyak, dia meroket tu agak payah. Alright, sebab sebab yalah, dia beza fully FDV ni, untuk pengetahuan adalah fully diluted valuation. MC ni adalah market cap. Beza dia simple je. FDV ni adalah ambil harga token tu darab dengan total supply. Total supply dia 1 bilion. So esok harga token tu darab dengan total supply, which is 1 bilion, kita akan dapat FDB lah. Market cap pula adalah harga token semasa darab dengan circulating supply. Maksudnya time tu ada berapa banyak. So kalau perbezaan yang tinggi antara FDV dengan market cap, then agak payah. Sebab apa? Sebab market cap ni bukan sesuatu yang senang dia nak pergi atas. Alright, so untuk dia nak lawan challenge tu agak payah. Sebab bila supply semakin bertambah, untuk dia nak kurangkan gap antara FDV dan MC tu adalah sangat-sangat susah. Alright, so that's why orang usually tak nak beza FDV dengan MC ni tinggi lah. So esok baru kita tahu this part. Supply ni saya dah nampak sekarang lah, memang agak rendah lah. Alright, untuk marhain, alright, ataupun VC pula, ataupun untuk trader ikan bilis ataupun investor kecil-kecilan. Alright, so that's the strategy lah. Yang pertama kita kena fahamkan ni. So once kita dah fahamkan reality ni, now kita kena pergi dekat projek di bawah Aptos. Alright, sebab Aptos maybe the token itself susah nak meroket, tetapi untuk projek yang ada dalam Aptos ecosystem ni mungkin ada chance. Sebab apa? Sebab narrative Aptos ni agak strong, dan bila dia dah launch nanti, kalau Aptos ecosystem tu dapat sambut, maksudnya kalau ada certain DeFi app ke, NFT project ke yang boleh meletup dan sebagainya, then of course dia akan membantu Aptos untuk naik lagi lah. Alright, so fokus project. Okay, ada banyak dalam ni. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ada banyak DeFi ke, NFT ke, ataupun apa dia punya infrastructure project dan sebagainya kan. Fokus projek yang bagi insentif dekat penyokong awal. Alright, ini tuan-tuan puan-puan kena buat homework sikit lah, masuk Discord dan sebagainya, tengok projek apa yang boleh bagi insentif ataupun reward kepada penyokong yang awal. And kalau nak masuk projek pun, cari yang ada solution yang jelas, dan pastikan team tu dia tak gagal dekat projek blockchain yang lain. Sebab most likely kalau dia datang sini nak buka projek dia, let's say dia buat something dekat Solana, tengok-tengok dekat Solana projek dia tak boleh nak go, then dia datang buat dekat sini. Kalau dia datang buat dekat Aptos tetapi ada sedikit pembaharuan, okey lah. Tapi kalau dia saja-saja buat, tak ada apa-apa pembaharuan yang dia nak bawa, most likely projek tu akan gagal jugalah. So yang tu pun tuan-tuan puan-puan kena hati-hati. So make sure cari projek yang ada solution yang jelas, and maybe ada connection dengan geng-geng founding team of Aptos ataupun VC Aptos. Alright, sebab usually kalau certain project ni pun maybe boleh dapat backing daripada VC-VC yang backing Aptos ni. Alright, so projek-projek macam tu most probably dia boleh meroket. Alright, and then next, kalau ada VC, let's say ada banyak-banyak projek ni, mesti akan ada VC. Alright, kalau ada VC, make sure token diorang lock, bukan diorang boleh dump the token. Alright, and the most important thing adalah yang saya lupa nak bagi tahu, dekat tokenomic Aptos ni tak ada dia bagi tahu harga esok tu berapa, launching price apa semua. So make sure untuk yang bawah ekosistem ni kita tahu pre-sale pre-sale price dia berapa, seed sale, all this kind of thing lah. Okay,
sales dia berapa. So kalau kita information tu, then benda tu clear, then senang kita nak buat trading or investment dekat dalam projek-projek bawah Aptos lah. Sebab saya tak nampak Aptos as a token itself something yang boleh bagi profit yang banyak. Yang saya tengah tengok ni adalah macam mana projek-projek di bawah ekosistem Aptos ni boleh naik lagi tinggi. Adakah diorang mempunyai something special? Sebab kalau teknologi Aptos ni sesuatu yang sangat-sangat bagus, and kalau dia tak jadi downtime dan sebagainya macam Solana kan, kalau dia tak ada masalah macam tu, then of course projek-projek bawah Aptos ni ada potensi yang sangat-sangat tinggi untuk meroket. Sebab kayu ukur saya untuk Aptos dari sudut teknologi adalah Solana down 4 kali tahun ni. So nak tengok Aptos bila ekosistem dah banyak, adakah dia akan down dan sebagainya. Alright, so itu benda yang saya akan tengok lah. And menjawab satu lagi persoalan, ni ada orang share lah, which is bagi saya agak merisaukan pada mula-mulanya. Sebab mereka claim TPS diorang 100,000 macam tu, tetapi in reality bila tengok dekat Aptos Blockchain Explorer, transaction dia 4 TPS. So benda ni memang sekarang tengah viral. Kata handle 100,000 tapi 100,000 sesaat. Ni apa ke benda? 4 transaction sesaat. And kalau tengok dekat sini tuan-tuan dan puan, contoh kita tengok yang view block ni, memang tengok 4 second ago ada 2, 5 second ago ada 2, 6 second ago ada 2. Kenapa jadi 2 pula? Sebelum ni dia jadi 2, ni ada 3. Alright, so dia punya TPS dia agak rendah. Alright, so based on what team Aptos bagi tahu, alright, dia kata yang 100,000 TPS tu adalah maksimum yang dia boleh pergi. So mereka argue sebenarnya mainnet ni baru launch and application ataupun dApps ni belum ada lagi. Ini transaction ni belum kira lagi bila dApps semua ada. So dia kata bila dApps banyak dah masuk, then TPS dia akan semakin meningkat. Okay, so itu penerangan daripada team Aptos lah yang saya baca dekat Discord. Alright, tetapi in reality kita kena tengok esok maybe bagilah masa seminggu apa semua, adakah TPS ni akan meningkat. Kalau meningkat, tak ada masalah. Maksudnya as the application berkembang dan transaction bila berkembang, dan TPS dia pun berkembang, tak ada masalah. Tetapi kalau transaction dah banyak pending, tengok-tengok stuck, then akan ada masalah yang besar. Alright, so itu penerangan yang mereka bagilah. 4 TPS kita tak boleh nak confirm sekarang. Kita kena tengok bila dah ada banyak lagi application, adakah dia akan bertambah. Alright, paling penting simple je. Untuk Aptos ni nak tahu dia fail atau tak, adakah dia akan ada downtime macam Solana. Itu je. Nak bagi simple, compare dengan Solana. Kalau dia lebih perform daripada Solana, then yes, Aptos memang ada potensi yang lebih tinggi, and maybe dia boleh kill Solana ataupun overtake Solana. Kalau dia hadapi masalah yang sama dengan Solana, lupakanlah impian untuk membunuh Solana. Sebab Solana boleh dikatakan still pegang lagi all this parallel processing. Alright, so kalau Aptos gagal, jangan risau, ada satu lagi nama dia Sui. Sui ni nantilah saya cerita pasal tu, tapi yang tu pun guna Move Programming Language and dapat funder yang besar. Tetapi sekarang ni hype yang kita tengok ni banyak dekat Aptos. So kita tengok macam mana Aptos ni. Alright, so bila market launch esok, walaupun tak ada dump daripada VC, saya dah tengok lah macam dekat Twitter, bukan Twitter yang betul pun, Binance dia orang ada buka perpetual trading. Maksudnya orang dah boleh short Aptos, dan difahamkan benda ni tak diorang boleh validate sebab ni pun dapat daripada Twitter, daripada Wu Blockchain. Difahamkan team Aptos minta Binance tak buka perpetual trading dulu untuk seminggu. Alright, tetapi Binance macam tak nak dengar cakap dia nak buat kepala dia sebab dia pun one of the investor kan. So kalau tak ada perpetual trading, maksudnya tak ada orang boleh short token Aptos, then okay lah, maksudnya dia memang fully on spot. Dan kalau macam tu memang bagus. Tapi kalau dia buka short
dengan cepat, perpetual trading dengan cepat, then maybe dia boleh naik, lepas tu dia boleh turun dengan laju juga sebab orang banyak akan short. Alright, so esok kita kena tunggu macam ni lah. Tapi kalau personally, mungkin tuan-tuan perempuan tanya, saya akan beli ke tak? Saya akan beli. Okay, saya faham apa risiko dia dan sebagainya, so saya nak test. Of course saya takkan letak duit yang banyak lah, saya akan letak duit yang saya willing to loss, tapi saya memang akan beli sebab dengan hype dia yang terlampau tinggi, and also token yang dia nak launch pun dengan supply yang rendah, so saya akan beli sebab walaupun taklah dia terus meroket macam Moon River ke apa ke kan, tetapi still boleh dapat lah some profit. Alright, so jangan letak expectation yang tinggi esok. Alright, so kalau tuan-tuan perempuan lepas dengan ni, kalau nak beli, bolehlah beli dekat exchange yang top exchange lah, Huobi ke, Binance, Bybit dan sebagainya. Kalau rasa macam lepas dengan ni ini semua token VC lah, tak nak lah involve, dan tak payah beli, tak ada isu pun. Alright, so at the end of the day, up to you guys lah. Alright, so itu saja sedikit sebanyak penerangan on this token yang paling ditunggu-tunggu pada musim bear market ini. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.